Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini cikgu teruskan proses pembelajaran di rumah dengan tajuk 1.1 dalam fizik tingkatan 5 iaitu berkaitan dengan daya panduan. Sebab ini sebenarnya agak kritikal sedikit, iaitu berkaitan dengan asas matematik yang kamu ada dan perlu juga diterangkan semula. So cikgu teruskan saja. So daya paduan dekat sini bermaksud daya tunggal. Okey, daya tunggal ni maksudnya satu garis lah. Dari segi vektor, daya tunggal ni setiga garis saja. Satu garis yang dapat mewakilkan dua atau lebih vektor kepada satu daya sahaja. Okey, contoh kalau awak dah tengok dalam tajuk vektor. Okey, cikgu ada contoh vektor. Okey, satu daya. Okey, daya yang kedua contoh. Okey, gabungan dua daya ini wujud satu vektor tunggal. Macam inilah kamu pun dah tahu tajuk vektor daripada A pergi kepada B, kemudian B pergi kepada C, maka vektor yang terhasil adalah vektor AC. So maka vektor AC ni adalah vektor tunggal lah. Sama seperti daya tunggal. Jadi dalam situasi yang pertama ni, kalau kamu lihat gambar rajah ni, peserta A dan peserta B sedang menarik tali, di mana kalau kamu nampak di sini daripada gambar rajah yang ditunjukkan di sebelah kanan ini, yang menunjukkan daya paduannya sifar. Apa maksud? Maksudnya daya yang digunakan oleh peserta A dan peserta B ni seimbang. Seimbang maksudnya tak ke kiri atau tidak ke kanan. Peserta B, di mana ribbon yang warna kuning ini kekal berada di bahagian tengah lah. Kekal berada di bahagian tengah. Itu yang dimasukkan dengan seimbang atau keadaan pegun, di mana daya paduan tidak ada lah. Dan kita panggil dia sebagai F sama dengan kosong. Okey, dalam situasi yang kedua pula, kita tengok dekat sini. Okey. Berbeza daripada gambar rajah yang pertama. Dari segi gambar rajahnya, kita akan nampaklah ribbon yang berwarna kuning ni bergerak ke sebelah kanan. Bergerak ke sebelah kanan bermaksud daya yang diberikan oleh FB ni atau peserta B ni lebih besar berbanding daripada daya FB. Dari segi gambar rajah kamu nampak seperti inilah. So hasilnya peserta B akan bergerak ke kanan. Ini yang dimasukkan daya tunggal lah. Satu daya yang menyebabkan objek itu bergerak ke mana. Atau maksudnya dalam ceritanya ribbon ni lah. Ribbon kuning ni akhirnya bergerak ke kanan atau ke kiri. Tapi dalam kes yang kedua ni, ribbon tu bergerak ke kiri lah. Sebab daya yang digunakan oleh peserta B lebih besar berbanding daya yang digunakan oleh peserta A. Untuk kes yang ketiga pula, iaitu kes yang bertentangan. Ribbon pula bergerak ke sebelah kiri sebab yang sama, daya yang dikenakan oleh peserta A lebih besar berbanding dengan daya yang dikenakan oleh peserta B. So dalam kes 1 dan kes 2 ini, kes pertama dan kes kedua ini, dua-duanya mewujudkan daya tunggal. Maksudnya terhasil lah. Terhasilnya daya tunggal, di mana kita dapati ribbon tu bergerak ke kiri ataupun bergerak ke kanan. Okey, yang ini kes berbeza, situasi pertama juga dalam menyelesaikan masalah paduan daya. Untuk mewujudkan daya tunggal. So kita ada situasi yang pertama sini, dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang sama. Arah yang sama ni penting lah sebab kamu dah belajar dalam fizik tingkatan 4. Kita ada kuantiti skala dan kuantiti vektor, di mana kuantiti skala hanya melibatkan arah sahaja. Tapi dalam kes ini kita tengok ada magnitud juga. Contoh sini, arahnya sama, iaitu kalau kita nampak daya 6 Newton dan daya 8 Newton, arahnya sama. Kedua-duanya menghadap ke sebelah kanan. So cadangan penyelesaian adalah magnitud daya paduan sama dengan hasil tambah dua daya.
sebab arah yang sama. Kemudian arah daya paduan sama dengan arah dua-dua daya. Ini hasil hasil paduan daya tersebut untuk wujudkan daya tunggal. Dan yang terakhir, daya paduan dinyatakan dengan memberikan magnitud dan arah. Okey, ini yang ketiga. So, inilah penyelesaiannya. Yang pertama, kita tambah. Daya itu 6 Newton tambah 8 Newton menghasilkan 8 Newton. Kemudian, arah daya paduan adalah ke kanan. Dan yang ketiga, kita boleh tulislah sama ada F sama dengan 14 Newton ke kanan ataupun kita gunakan gambar rajah yang menunjukkan anak panah ke kanan dan kita letakkan dia punya hasil daya lah, iaitu 14 Newton. Okay, kes kedua, situasi kedua, dua daya yang bertindak ke atas suatu objek pada arah bertentangan. Okey, yang ini jangan kelirulah dengan kes yang pertama. Okey, saya rasa kamu akan keliru juga nanti. Okay, kat mana kamu keliru saya akan terangkan kemudian lah. So yang ini kalau kamu tengok betul-betul gambar rajah ini, satu ke kiri, daya ini ke kiri dan daya ini ke kanan, sudah pasti pelajar akan kata bertentangan arah. Okey, kat mana pelajar keliru? Okey, kat sini So pencadangan penyelesaian dia kata itu daya paduan diperoleh daripada hasil tambah. Yang ini pelajar akan timbul lah. Okey, ni akan pelajar keliru di mana mungkin pelajar berandaian. Berandaian berapa nak dapatkan daya paduan, kita cuma tolakkan saja. Okey, itu andaian pelajar, tapi yang sebenarnya tambahlah. Okey, kita tengok dekat sini. Kita terus tunjuk pada contoh. Okey, daya yang terhasil, okey, dia kata dia tambah. Kita tengok memang tambah. Memang tambah, cuma daya untuk 8 Newton yang bergerak ke kiri diletakkan magnitudenya lah. Diletakkan arahnya, diletakkan arah dan magnitud, di mana arahnya negatif yang mewakilkan ke kiri dan 6 positif lah. So hasilnya tetap tambah, paduannya tetap menjurus kepada operasi tambah. Sebab itu hasilnya kita dapat negatif 2 Newton. Ni saya takut pelajar keliru lah. Bila kata tambah, pelajar terus tambahkan tanpa mempertimbangkan arah daya tersebut. So, apa yang berlaku lah, arah daya akan bergerak ke kiri dan kita boleh lukiskan kita boleh lukis atau tulis daya 2 Newton ke kiri, atau kita boleh tulis seperti ini, negatif 2 Newton. Dari segi fizik kita fahamlah arah yang tanda negatif menunjukkan arah ke sebelah kiri dan 2 Newton ni menunjukkan magnitud. So, daya adalah kuantiti vektor lah, iaitu mempunyai magnitud dan juga arah. Kes seterusnya, kes yang ketiga, dua daya yang bertindak ke atas satu objek pada arah yang berserenjang di antara satu sama lain. So, kita lihat contoh. 6 Newton berserenjang dengan 8 Newton. Kita nampak dekat sini, ada simbol 90 darjah dekat sini, itu maksudnya serenjang. So, apa yang berlaku dekat sini, kita lihat. Lukiskan perpenjuru segi 4 tepat mewakili daya paduan F bagi dua-dua daya. So, kita tengok yang ni lah. Okey, kita lukis satu garis ni. Kita buat perpenjuru lah. Yang seolah-olah selari di antara satu sama lain. Selari di antara satu sama lain. Kemudian hitungkan panjang perpenjuru menggunakan teorem Pythagoras. So hasilnya ni, apabila kamu dah buat garis yang selari antara paksi Y dan juga paksi X, so kita buat satu garis lurus lah yang terus menyentuh daripada asalan terus ke pucu atau puncak. So kita akan dapat satu magnitud sebenarnya daya tunggal di sini. Ni sebenarnya daya tunggal lah. Daya tunggal tadi. Kita teruskan saja. So penyelesaiannya kita gunakan teorem Pythagoras lah. Di mana kalau kita tengok tadi, daya mencacang 6 Newton, daya mengufuk 8 Newton. Okay, menggunakan teorem Pythagoras, 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2, punca kuasa 2, akhirnya kita dapat 100 Newton, punca kuasa 2, so jawapannya adalah 10 Newton. Okay, itu penyelesaian lah. Dan kita boleh cari dia punya sudut lah dengan menggunakan trigonometri. So dalam kes ini kita gunakan tan lah. Kita gunakan tan setentang bahagikan dengan sebelah. So sebab tu kita dapat tan. 6 ni tentang setentang
Yang ini bahagian sebelah lah. Okay, hasilnya kita gunakan kalkulator, shift tan 0.75, kita dapat 36.9 darjah. So hati-hati dekat sini belajar. Yang penting-penting dekat sini kita dapat satu daya tunggal dengan 10 Newton pada sudut. Ni sebab ini adalah kuantiti vektor. So mesti adalah arah. Arahnya lah 36.9 darjah. So kita dapat 2 dekat sini. Apabila dua daya yang berserenjang di antara satu sama lain, penyelesaiannya adalah menggunakan teorem Pythagoras, di mana sebelum itu kita perlu membuat dua garis yang selari pada paksi mengufuk dengan paksi mencancang. Okay, ini agak mudah juga sebenarnya untuk difaham. Okay, seterusnya dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang tidak berserenjang di antara satu sama lain. So daripada gambar rajah yang pelajar lihat ni nampak jelas lah. Okay, di mana daya pertama dan daya kedua ini tidak berserenjang di antara satu sama lain. So saya buat satu garis rujukan di sini yang menggambarkan bahawa dua objek ini F1 tidak serenjang, tidak berserenjang dengan F2. Ini tak berserenjang dengan F2 lah. Ini sebagai rujukan sajalah. So yang ini ada QR ni pelajar boleh tengok juga sebenarnya. Okey, jadi apa yang berlaku dekat sini, inilah gambar rajah antara F1 dan F2 yang tidak serenjang, dan alfa ni menggambarkan arah lah, sudut dia berapa. So kita boleh menggunakan dua kaedah. Kat sini kita gunakan kaedah segitiga daya atau kita gunakan kaedah segi empat selari. Sama saja sebenarnya hasilnya, tapi kaedah yang berbeza. Okey, kita lihat dulu kaedah segitiga. Okey, dalam kaedah segitiga ni yang paling penting adalah pemilihan skala lah. Pemilihan skala yang menggambarkan daya pertama dan daya yang kedua. Contoh, kalau saya ambil katakan daya F2 ni 10 Newton. Okey, untuk F2 ni katakan saya letak 15 Newton. Jadi skala yang sesuai mungkin kita gunakanlah, kita wakilkan. Contoh 10 ni kita buatlah 5 cm katakan. Kalau kita guna pembaris lah, boleh je 10 cm dan 15 cm boleh. Tapi kalau pelajar nak kecilkan pun boleh. Contoh 3 cm dan juga 2 cm pun boleh, tak ada masalah. So maksudnya skala lah. So skala tu mesti seimbang lah untuk dua daya tersebut. Okey, contoh macam ni. So saya bagi yang ni senang mudah. Kalau saya kata sini 10 Newton dan sini 15 Newton. Ni contoh lah. Contoh daya yang tidak serenjang tetapi dia membentuk sudut seperti ini. Okey, so yang kedua apa yang kita kena buat? Dengan menggunakan pembaris, jangka sudut, lukis daya F1 dan F2 mengikut tertib untuk membentuk dua sisi sebuah segitiga. Seperti ni. Maksudnya gambar rajah tu dah diberi. Contoh macam ni lah. Tadi satu macam ni. Mungkin gambar tu macam ni. 15 Newton gambar yang pertama. Yang kedua seperti ni. 10 Newton. Jadi pelajar cantumkan. Maksudnya daya yang ke F2 ni kamu letak di hujung pada daya F1 supaya membentuk sudut. Supaya membentuk sudut. Ni menggunakan kaedah segitiga lah. Okey, kalau kita guna kaedah segi empat, seperti inilah. Ini gambar rajah yang telah siap. Yang kita telah bina. Gambar rajah yang sama. Cuma kita letakkan saja F2 ni di hujung F1 seperti ini. Sama saja. Kalau kamu tengok sama. Cuma yang ini kita akan selesaikan di sebelah kiri. Ni kita akan selesaikan di sebelah kiri. Yang ni kita akan selesaikan di sebelah kanan. Di kanan. Kamu tengok nanti dalam slide yang berikutnya ni. Ni maksud cikgu lah. Okey, yang ni di bahagian kiri. Kita guna ruang sebelah kiri. Ni kita guna sebelah kanan. Okey. So apa yang berlaku adalah kita teruskan sahaja ni. Gunakan segitiga ni. Bila kita dah lukis. Yang penting arah ni continuous. Arah daya F1 pergi kepada daya F2 seperti ini. Dan hasilnya adalah satu daya tunggal.
yang pergi kepada hujung ni. Kalau saya buat sini A, sama macam vektor, konsep vektor, A pergi B pergi C, dia berhenti pada C, so daya tunggalnya adalah A ke C. Ni maksudnya kalau dari segi vektor dia seperti inilah. AB tambah BC, daya tunggal yang terhasil adalah AC. Ini contohlah. Yang penting ni, cara meletakkan dua garis ni supaya membentuk sudut. Okey, kemudian hasilnya adalah kita ukur saja panjang AC. Ukur saja panjang. Ukur saja panjang AC ni. Dan kalau kita guna skala tu macam tadi saya guna 10 cm, kita ukur saja 10 cm 15. So kita ukur sajalah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau kita guna skala, so kita kena ukur dan gunakan skala balik supaya memberi bacaan yang tepat untuk menggambarkan paduan daya yang terhasil atau daya tunggal. Kemudian yang terakhir kita gunakan jangka sudut untuk mengukur sudut yang terlibat ni. Ni guna jangka sudut lah. Ukur. Kita ukur menggunakan jangka sudut dan kita akan dapatlah sudutnya nilai yang tertentu untuk kaedah segitiga lah. Saya ulang balik secara mudah. Kita lukis garis AF. Kemudian hujungnya letak F2 supaya keadaannya adalah A pergi kepada B, kemudian B berhenti pada C dan akhirnya kita dapat satu daya tunggal di mana A pergi ke C lah. Ni daya tunggal lah yang terhasil. Kemudian kita ukur dengan pembaris. Kalau kita siap-siap tak mau guna skala, macam saya cakap tadi, nak senang, kalau 10 cm, 15 cm, kita tak guna skala pun, kita terus ukur, terus dapat nilai F. Kalau kita guna skala, kita kena wajarkan lah supaya dapat nisbah yang tertentu. Dan akhirnya kita ukur sudut. Dia tak macam daya tunggal tadi. Tak macam daya yang selari ataupun daya yang serenjang, dua daya yang serenjang ataupun daya yang ada sudut tadilah. Kita tengok. Ini yang ketiga ni, yang tadi yang kamu nampak kat sini, kaedah segi empat selari. Kamu telah lukis, kita bina dua garis yang selari lah. Selari dengan paksi X. Ni yang ni kita bina sendiri. Selari. Kalau sini panjangnya 5 cm. Kalau tadi cikgu label ni sebagai 15 cm. Maka sini pun 15 cm lah. Kalau cikgu label tadi sini sebagai 10 cm. Maka sini pun 10 cm. Maka yang penting syaratnya selari. Kedua-dua selari yang membentuk parallelogram lah. Jadi hasilnya sama. Kalau belajar tengok, kaedah segitiga dengan segi empat selari ni samalah. Ni paduan daya yang terhasil F. Paduan daya yang terhasil ataupun tadi kita sebut sebagai daya tunggal, di mana kes di sini kita gunakan jangka sudut. Kita kan gunakan jangka sudut bahagian tajam tu, akhirnya kita akan dapat seperti inilah. Macam ni. Kita buat ukur, satu sini bahagian mata tajam, sini pensil, kita pindahkan sini. Bila pindahkan sini, tu yang kita dapat ni. Kalau yang satu lagi ni, tajam sini, mata tu sini, pindah sini, so kita dapat kat sini. Sama saja. Ikut kesesuaian pelajar lah yang mana pelajar nak guna, tapi saya lebih suka kaedah segitiga lah, mudah. Dan akhirnya kita ukur juga sudut. Sudut tetap kita ukur menggunakan jangka sudut. Yang ini kita gunakan jangka sudut untuk kaedah segi empat selari ni, kita menggunakan jangka sudut dan jangka lukis lah. Dua-dua kita pakai. Tapi untuk kaedah segitiga, kita hanya guna jangka sudut saja. Kita tak pakai jangka lukis. Saya harap kamu faham. Contoh yang lanjut memang ada dalam buku teks lah, boleh tengok. Seterusnya berkaitan dengan daya paduan pada objek dalam pelbagai kaedah gerakan. Fokus dekat sini cuma fokusnya adalah label. Fokus kat sini adalah melabel daya yang terlibat.
So contohnya kalau kamu nampak kat sini, okey, gambar rajah jasad bebas satu objek lah. Gambar rajah menunjukkan semua daya yang bertindak ke atas objek itu sahaja. Okey, kalau kamu nampak kat sini lah. Okey, rajah satu menunjukkan gambar jasad bebas senaskah buku di atas meja. So ada dua daya yang terlibat. So yang pertama daya normal. Ini daya normal. Sentiasa mencancang dan selari dengan ni graviti. Daya di bawah faktor graviti atau daya graviti lah. Dan kenapa dia tetap pegun di atas meja? Sebab seimbang. Sebab seimbang kenapa? Daya dia kalau kita cari R tolak W ni sama dengan sifar lah. Sebab tu dia seimbang, dia tak bergerak ke kiri ke kanan. So seimbang. Okey. Ni ada label ni. W mewakili berat buku, R mewakili tindak balas normal daripada meja. So kalau yang berbentuk sudut, yang terdapat sudut sebuah beg ni kita tengok menaiki satu landasan yang curam. Apa yang kita nampak sebenarnya daripada gambar rajah ni adalah W ni. W ni tetap lurus. W ni terap lurus ke bawah. Sebab apa? W ni adalah berat beg. Berat ni formula dia W sama dengan mg. So di bawah pengaruh graviti. Gravitinya sentiasa lurus ke bawah. Sentiasa lurus ke bawah. Sebab tu kita dapat dia sentiasa lurus. Kemudian N ni yang selari. N ni tindak balas normal daripada penahan ni, dia selari dengan permukaan. Selari dengan permukaan atau landasan lah. Dan R ni tindak balas normal. Tindak balas normal dengan apa? Tindak balas normal dengan landasan. Ni 90 darjah kat sini. So secara gambar rajahnya, kalau saya boleh lukis kat sini, saya lukiskan. Ini katakan beg, ataupun saya buat yang mudah lah. Kalau saya buat kotak. Saya buat kotak kat sini. Okey, sini ada sudut. Ni bergerak ke landasan lah, bahagian atas. Okey, sini normal lah. Normal ke bawah. Yang inilah W. Tapi yang ber-90 darjah dengan landasan ni. Ni R. Sentiasa 90 darjah dengan landasan. Ni kalau condong, yang ni dalam mengufuk lah. Ni cara melabel. So yang penting dekat sini, cikgu cakap dia fokusnya adalah kat mana pelajar nak label daya tersebut. So fokusnya pada daya graviti dan juga daya normal. Okey, seterusnya dekat sini dalam kes yang objek bergerak lah. Sebenarnya kedua-dua gambar rajah ni, gambar rajah 1, 2 dan 3 ni sebenarnya memperkenalkan kepada pelajar dalam silibus yang lama KB SM tu, sebenarnya dia memperkenalkan hukum Newton yang pertama. Memperkenalkan hukum Newton yang pertama, di mana satu objek akan kekal pegun atau terus bergerak dengan hal laju mala dengan syarat tidak ada daya luar yang bertindak ke atas sistem. So sebenarnya dalam rajah 1, 2 dan 3 ni menggambarkan hukum Newton yang pertama, di mana tidak hadir daya luar ataupun tidak ada daya tunggal atau tidak ada daya bersih sebenarnya. Mana paduan dayanya kosong. So kes yang ini sebuah traktor ni, sebuah traktor bergerak dan sebuah roket. Dekat sini dia bergerak ke atas. Okey, tapi kedua-dua gambar rajah ni, untuk rajah 3A dan 3B ni, kedua-dua objek ni bergerak lah. Macam ni kalau kita tengok dekat sini ada 4 daya. Bila dia bergerak saja akan wujud lah yang cengkeh. Kalau ada landasan, yang ini di udara. Sama juga macam kapal terbang ada 4 daya. Kalau roket ni ada 2 daya saja. Sebab roket bergerak terus naik ke atas. Tapi kalau kapal terbang dia bergerak sama ada ke kiri ke kanan. Sama macam pergerakan kereta. Cuma bezanya kereta ni ada landasan, kapal terbang di udara. So apa yang berlaku dekat sini kamu tengok. Okey, sama juga. Okey, daya yang normal dengan permukaan kita panggil dia daya normal. Okey. Kemudian daya yang seretan ke hadapan ni kita panggil daya tarikan. Okey, yang belakang ni automatik jadi geseran lah. Automatik jadi geseran. Dan bawah ni berat.
W sama dengan mg. Okey, ada 4 daya ada 4 daya, iaitu tadi R ataupun normal. Sini ada yang panggil daya tarikan, ada yang panggil seretan juga. Kat sini tetap geseran, yang ini berat. Tapi bagi kes roket ni, satu tujah roket ke depan ni panggil arah gerakan, yang bawah ni ke bawah lah, momentum ke bawah ni, so, yang menyebabkan roket ini bergerak naik ke atas. So ada dua, seperti inilah gambar rajanya. Okey, arah dia ada dua. So ini lebih tepat dekat sini. Kenapa dia bergerak tu, kita ada hukum Newton yang ketiga lah. Yang ini tapi nak menggambarkan dekat sini bagaimana kamu boleh melabel daya yang terlibat apabila satu objek itu bergerak dengan hal laju malah ataupun kekal pegun di sesuatu tempat. Okey, ni hukum gerakan Newton kedua. Tadi fenomena hukum Newton pertama, yang ini hukum Newton kedua lah. Di mana kita guna ada satu formula F sama dengan MA, di mana F ni daya tunggal, daya tunggal, atau saya lebih suka guna daya bersih, atau bahasa Inggerisnya resultant force. M merujuk pada jumlah jisim, A adalah pecutan lah. A adalah pecutan. So kita tengok kes pegun. Okey, objek dalam keadaan pegul, so tak bergerak lah. So melibatkan dua daya, daya normal dan satu graviti lah. So hal lajunya kosong, pecutannya sifar, daya paduannya sifar. Sebab F dia pegun, jadi tak bergerak lah. Dia tak bergerak. So berat kereta W tindak balas normal lah. So kes yang tak bergerak macam ni, hal laju kosong. Bila hal laju kosong, automatik pecutan tu sifar lah. So tidak ada daya yang terlibat. Yang kedua, objek bergerak dengan hal laju seragam. Okey, ni kes yang pertama, dua kes ni. Ni kes pertama, ni kes kedua, ni kes ketiga. So objek yang kedua, dalam kes yang kedua, objek bergerak dengan hal laju seragam ni. Kita tengok hal laju adalah malah atau tidak berubah. Pecutan sama dengan kosong. Ni keyword dia, hal laju malah, pecutan sifar lah. Keyword dia hal laju malah bersamaan dengan pecutan sifar. Okey, so daya paduan juga sifar. Kerana apa? R seimbang dengan W dan FR juga seimbang dengan T. Dia seimbang. Tapi bagi kes yang ketiga ni, objek bergerak dengan pecutan seragam. Kalau kita nampak kat sini, hal laju semakin bertambah, pecutan tidak kosong lah. Dia mesti ada pecutan sebab kereta bertambah laju. Kereta bertambah laju di mana daya paduan tidak lagi boleh sifar. So dalam kes ketiga ni, inilah jatuhnya ataupun kita pertimbangkan hukum Newton yang kedua. So hukum Newton kedua hadir pada kes yang ketiga. Untuk kes pertama dan untuk kes kedua, ini hukum Newton pertama. Itulah beza dia lah. Di mana dalam kes Newton kes yang ketiga ni, kita akan lihat T lebih besar daripada seretan lah. Itu yang menyebabkan kereta ini memecut. Itu yang menyebabkan kereta ini memecut. Dan automatik lah, geseran adalah kurang. Okay, saya harap pelajar boleh perlahan-lahan lah tengok balik. Dan buku teks pun ada. Cuma di sini cikgu sertakan dengan penerangan. Latihan yang mudah-mudahan nanti cikgu akan sertakan. Yang paling penting dalam kelas ini, yang pertama tadi pelajar boleh melukis daya tunggal menggunakan kaedah segitiga, ataupun menggunakan kaedah segi empat selari. Kemudian tahu macam mana nak mencari daya tunggal bagi kes daya yang berserenjang di antara satu sama lain. Dan yang berikutnya adalah pelajar boleh melabel kedudukan daya-daya yang terlibat apabila satu objek itu berada dalam keadaan pegun ataupun objek itu berada dalam gerakan secara linear lah. Itu yang paling penting. Itu objektifnya lah. Pelajar faham
macam mana nak meletakkan daya itu, dan sebab hasilnya nanti ataupun fokusnya adalah kita nak mencari daya tunggal itu. Menggunakan hukum Newton yang kedua. So kelas yang berikutnya cikgu akan sambunglah bagaimana mencari daya paduan atau daya bersih ini, di mana konsep asal kita akan menggunakan hukum gerakan Newton kedua. Okey, sekian sahaja. Terima kasih.